ni kurang nak isi live scenario. Sejujurnya saya sebelum pada ni saya buat live scenario tu lebih kurang je. Bila balik daripada Success Academy baru ni, saya betul-betul tengok live scenario saya. Saya betul-betul tengok live scenario. Bila saya relate balik dengan apa yang berlaku pada saya rasa betul live scenario ni. Okay. Saya nak share slide saya. Share slide saya. Okay. Share screen. Okay. Okay. Kosong je. Sedikit imbasan. Ini sebagai bukti kenapa saya rasa kita wajib buat isi buku live scenario ni. Saya dibesarkan di daerah Temeloh di kampung yang mana kampung tu tak ada elektrik, tak ada air pipe, walaupun kuartus rumah guru, tapi keadaan dia amat daif pada zaman itu. Jadi bila selepas darjah 6 dapat pergi masuk sekolah berasrama, excited sebab di asrama ni semua ada. Air ada, api ada, semua ada. Okay. Maka saya pun masuklah sekolah tu. Bila saya masuk, tapi saya ni sebenarnya badan kecil. Kecil sangat. Tengok ni. Ni kecil. Masa zaman tu, tingkatan 1, 2, 3 tak boleh pakai seluar panjang. Seluar pendek je. 1, 2, 3. Kawan-kawan classmate saya masa form 3 ada dalam Zoom kita pada malam ni. Ada. Dia boleh, ingatlah. Ini Hakim Datuk Akhtar Tahir ni. Ni. Yang ni. Dia duduk. Saya berdiri. Okay. Ini waktu tingkatan 4. Pergi Camp Pori di Kuantan. Tengok. Kecil je orang. Tingkatan 4. Saya tingkatan 1 tahun 71, tingkatan 4 tahun 74. Maaflah, dulu tak ada gambar warna. Gambar hitam putih ni pun dah kira luxury dah. Okay. Tengok waktu tingkatan 4. Saya kecil sekali. For Science 1, tingkatan 4, paling kecil ke tengah tu. Memang kemetot. Jadi akibat kemetot badan kecil ni kena buli. Kena buli duduk asrama. Masa tu mana ada washing machine. Kan? Jadi bila kita cuci pakaian, senior datang hantar, "Anda kau cuci aku punya." Duduklah kita membasuh tu sambil menangis. Tapi dalam pada menangis tu, tengok tingkatan 5. Kecil lagi. Tingkatan 5. Jadi dalam pada menangis tu, bertekad. Hari ni orang boleh buli. Orang boleh buli, tapi satu hari nanti, orang tak boleh buli saya. Itu azam, tekad. Maka selepas keluar, masuk college, maka kita pun berusaha. Berusahalah sehingga capai pada apa yang saya hendakkan. Tetapi dalam pada itu, kerana kerja membina kerjaya, maka kita lupa life balance. Kita lupa about life balance. Kita kira kerja kita. Tanggungjawab. Sebab tu saya selalu kata saya workaholic. Jadi orang workaholic ni sebenarnya dia tak ada life balance. Jadi bila kita imbau balik, memang itulah kelemahannya. Amat lemah. Okay. Alright. Okay, bila sebut pasal kehidupan seimbang, dia ada 4 elemen. Elemen yang pertama ialah tubuh. Keinginan untuk hidup sejahtera. Sebab itu kita berusaha. Kita nak buat bisnes, kita nak hidup sejahtera. Kita belajar, kita nak hidup sejahtera. Tapi kadang-kadang kerana keadaan semasa ada external affairs menyebabkan kita tak dapat. So kita tolak tepi yang tu. Tapi kita tak boleh patah semangat. Kemudian yang kedua ialah roh. Bila ada jasad, ada roh, baru ada keinginan untuk menambah ilmu. Binatang pun, dia kecil, mula-mula ibu dia fit, lepas tu dia kena belajar memburu sendiri, belajar mencari makanan sendiri. Sama je. Jadi manusia pun perlu begitu. Kemudian, kita ada jiwa. Jiwa ni binatang tidak ada, hanya manusia je ada. Ini ada perasaan. Tapi, terus terang saya cakap, bila saya dalam kerjaya saya yang dulu,
Bila sampai ke atas tu, orang kata dia tak ada perasaan. Dia kurang perasaan. Kurang perasaan kenapa? Kerana kita memikirkan tanggungjawab kita mesti selaras. Tak boleh nak suka-suka hati senyum-senyum kat orang pasal, tak boleh. Tak boleh. Jadi kita kena strict. Kena ikut. Orang kata go by the book. Tetapi itu pada hakikatnya walhal kita memikirkan kebajikan mereka-mereka di bawah kita. Tapi orang kata kita kurang jiwa perasaan. Dan yang akhir sekali ialah persekitaran. Lingkungan kita, termasuklah keluarga kita, masyarakat setempat, negara, negeri dan sebagainya. Jadi kita harus memberi balik kepada kita punya komuniti masyarakat. So ini adalah kehidupan seimbang. Dan bila saya tengok ini, memang tidak seimbang sebelum ni. Memang tidak seimbang sebelum ni. Maka jika anda seperti saya, mari kita sama-sama tengok apa yang Atomy sediakan, Dr. Pak Hanggi lakarkan tentang buku life scenario ni. Okay. Buku life scenario ni ada 8 bahagian. Anda boleh beli buku ni di Atomy Mall. Jika anda tidak nak beli, anda boleh buka detail itu, anda boleh ambil dia punya page tu, letaklah kat mana-mana, print ke macam mana, anda boleh. Tetapi yang penting anda isi. Anda isi, anda buat. Okay. Alright. Okay. Nombor 1 sekali, bahagian pertama, senarai hasrat. Senarai hasrat. Letaklah apa juga hasrat yang kita nak. Kalau yang bujang, nak hasrat nak berkahwin. Kalau yang dah berkahwin, hasrat nak ada anak. Dan sebagainya. Kalau dah ada keluarga, hasrat nak cari rumah, cari kereta dan sebagainya. Semua itu adalah hasrat anda senaraikan. Yang kedua, roda kehidupan. Roda kehidupan ni berdasarkan kepada 4 elemen yang saya sebutkan tadi. Dia adalah elemen-elemen tu, aktiviti-aktiviti dia, apa yang kita nak capai. Supaya roda kita tu akhirnya nanti dia akan menjadi satu roda yang betul-betul bulat, yang boleh bergolek dengan baik ya, dengan baik. Dan ketiga, ada rancangan besar 3. Maksud di sini ialah kita punya plan dalam Atomy untuk mencapai mastership. 3 mastership. Kalau anda hari ini seorang ejen, anda kena letakkan 3 mastership. Bukan special agent, tapi 3 mastership. Maknanya, bila nak capai sales master, bila nak capai diamond master, bila nak capai Cheryl Rose master. Okey, nanti kan kita kupas secara detail. Kemudian bahagian keempat ialah roda kehidupan bulanan. Ini yang menyeluruh, yang utama. Tetapi setiap bulan mesti ada. Mesti ada. Sebab bila kata ada rancangan besar ni, bermaksud dia ada long term, short term, medium term dan long term punya plan. Ini biasa. Kalau dalam syarikat memang kita buat. Okey, kita buat benda ni. Tapi dekat sini pun kita harus buat. Dan yang kelima, matlamat dan rancangan perniagaan bulanan. Kita kena ada plan. Ada plan yang kita tulis. Jangan plan dalam kepala. Kalau plan dalam kepala, tiba-tiba hari tu ada benda kita demam apa, kita lupa plan tu. Plan. Okay? Kita ada matlamat rancangan perniagaan bulanan. Kemudian yang keenam, senarai 8 teras. 8 teras tu kita kena aktifkan, kita kena buat setiap bulan. Saya dah pernah kongsikan tentang 8 teras ni. 8 teras kejayaan ni. Okay. Dan yang ketujuh, penilaian 8 langkah kejayaan bulanan. Kita kena nilai. Kita kena secara jujurnya, kita buat penilaian. Apa yang kita dah buat. Dan yang ke-8 ialah diary diri. Ini kita lakarkan kejayaan-kejayaan yang telah kita capai. Untuk kita buat renungan. Kita buat renungan. Laju ke? Slow ke? Mana nak ada pembaikan yang harus kita lakukan. Ini dirangkum, kita tulis itu. Kenapa kita tulis? Kalau kita tulis, kita boleh rujuk. Kita boleh rujuk. Ada masa kita tengok balik dan dengan ada penulisan ini, kita boleh bawa buku ni, jumpa dengan kita punya sponsor untuk berbincang. Macam mana cara nak perbaiki ini, macam mana cara nak capai ini dan sebagainya. Okey?
Alright. Kita masuk pada senarai hasrat. Senarai hasrat nampak ni. Saya dah tulis ni kan, lebih kurang. Bila sebut senarai hasrat, kita tuliskan apa yang kita nak dan bila kita nak capai. Bila kita nak capai. Ni saya tahu ni. Membeli kereta Lamborghini SUV. Bila? Jun 2024. Kena tulis. Capai tak capai, kena tulis. Tapi logikanya, kalau saya berusaha pada 20 hingga 2024, memang mampu beli Lamborghini SUV ni. Mercedes dah pakai dah. Banyak dah. C-Class dah pakai, S-Class. Dah sekarang S-Class je. Dia tak nak dah yang tu. Jadi saya nak Lamborghini pula. Lamborghini SUV. Okay. Alright. Kita senaraikan segala hasrat yang diinginkan. Apa saja terlintas dalam kepala, kita letak. Tapi kita letak bila sasarannya, bila nak capai. Contoh, nak berkahwin. Bila nak kahwin tu? Tahun depan, tahun sekali lagi, kita kena buat. Okay. Kemudian, haruslah mengikut prinsip SMART. Specific, measurable, attainable, realistic dan timely atau time bound. Kena ada. Jangan kata, aku nak jadi Imperial Master bila tahun depan. Hilang akal ke? Tak ikut prinsip SMART. So, kita kena ikut prinsip SMART. Okay. Alright. Kemudian, rekod pencapaian memang slide tak gelap, tapi dia apa ni, belah kiri tu bergerak. Rekod pencapaian yang diperolehi. Kita kena rekod semua yang kita dah capai. Okay. Alright. Elemen kedua, roda kehidupan. Ini roda kehidupan ni. Dia ada 8 spoke. Bila 8 spoke ni, kita nyatakan semua impian yang anda ingin, impian anda bagi menikmati kehidupan yang seimbang. Tadi ada 4 elemen tadi. 4 elemen, kemudian kita ada 8. Tak semestinya setiap elemen tadi 2. Tetapi 8 ni merangkumi 4 tu. Okay, contoh macam ni. Membeli tanah 0.5 ekar di Bentong dan membina banglo dengan 5 bilik tu. Mesti spesifik. Kemudian membeli sebuah kereta Lamborghini SUV bernilai 1.8 juta. Nak cakap macam tu. Kemudian membimbing 1,000 orang ahli rangkaian agar berjaya dapat pendapatan 10,000 sebulan dalam masa setahun. Ini kita cakap. Kita nak buat. Kemudian membiayai pembelajaran haji saudara mara yang kurang berkemampuan. Itu kita kena cakap. Kena cakap. Alright. Kemudian melancong atau mengerjakan umrah bersama keluarga setiap tahun mengikut kesesuaian. Tengoklah kalau tak boleh pergi umrah, pergi melancong. Itu. Okay. Kemudian menambah polisi insurans kesihatan bagi seluruh ahli keluarga kepada 200,000 setahun. Sebab sekarang ni kita tahu kos perubatan kalau major memang tinggi sekarang ni. So kena upgrade. Tak boleh 50,000 tak cukup. Kena bagi 200,000. Kemudian menyumbang 5,000 sebulan untuk mahat tahfiz di daerah Bentong. Kita kata kita nak buat. Itu komitmen kita nak buat. Kemudian meningkatkan tabung bank kepada 5 juta dalam masa 5 tahun. Jadi ini kita kena tahu. Okay? Tahu. Kemudian kita kena pastikan ia merangkumi 4 elemen dalam keseimbangan kehidupan tadi yang saya sebut awal-awal tadi pada slide yang pertama. Mesti masuk tu. Okay? Alright. Tidak semestinya jumlah impian sama dengan setiap elemen. Macam kita tengoklah. Yang ni komuniti ada, roh ada, jiwa ada, tubuh pun ada. Kesihatan ni kira tubuh lah. Okay? Dan tubuh. Alright. Dan rancangan besar. Plan. 3 mastership. Okay, 3 mastership. Okay, sebab saya dah Sharon Rose, maka saya letak sini target yang pertama, Star Master. Kita kena letak PB, tapi saya tak kira PB, saya kira berapa pendapatan. Sebagai Star Master, saya nak pendapatan 80,000 sebulan. Kemudian, next target ialah Royal Master. Royal Master, 150,000 sebulan pendapatan. Okay. Dan terusnya, Crown Master, pendapatan 250,000 sebulan. Kita kena set. Dan untuk taruh tarikh tu, kita kena ingat. Dalam sistem atomi, untuk jadi Star Master, saya harus 3 kali auto Sharon Rose. So, bila saya boleh auto Sharon Rose?
Itu saya kena tengok. Tengok rangkaian, tengok kemudian untuk jadi Star Master, berapa orang lagi yang harus dilahirkan. So ini bukan overnight. Sebab tu saya kata menjelang 2024 yang saya kata tu, yang tak kata tadi, saya pun dah boleh capai crown tu. Sebab tu tadi saya tahu, dia mesti nak interrelated, berkaitan dengan apa yang kita hasrat awal-awal tadi, dengan apa yang kita nak tahu sini. Bak kata Dr. Pak Hanggi lah, kena cerita berapa nak belanja dulu. Berapa jumlah perbelanjaan, baru cerita macam mana nak dapat. Jangan kita dapat gaji dulu, dapat pendapatan dulu, kemudian kita dikit-dikit untuk simpan. Tak boleh jadi. So kita kena fikirkan perbelanjaan. Apa perbelanjaan yang kita perlu, macam mana nak capai, itu kita usaha. Kita ada rancangannya, plan. Kemudian, sasaran mesti ada tarikh, taraf dan pendapatan yang diinginkan. Mesti ada. Mesti ada. Okay? Alright. Mesti ada. Alright. Kemudian, roda kehidupan bulanan. Bulanan dia berbeza sikit dengan yang tadi. Contoh ni, melahirkan 8 ejen setiap bulan. Okay? Melahirkan minimal 2 orang SA setiap bulan. Kenapa? 8 ejen. Bila ada 8 ejen setiap bulan, kemudian ada 2 SA, jadi potensial dia untuk melahirkan sales master baru. Melahirkan sales master baru. Bila ada ramai yang naik sales master, barulah mastership boleh naik. So ini kita kena ada plan awal-awal. Plan. Kemudian melakukan 2 aktiviti home party setiap minggu. Sebab apa kena lakukan home party? Sebab dengan home party baru kita boleh buat penerangan tentang produk, penerangan tentang bisnes kepada BP kita. Sebab kita nak melahirkan auto consumer. Kalau orang tak kenal produk, tak tahu produk, macam mana dia nak membeli? Okay. Kemudian menghadiri semua program sistem kejayaan akademik. ODS ada, kita attend. Success Academy ada, kita attend. Ada masterclass, kita attend. Ada ABR, kita ikut belajar. Jadi sebab dengan adanya ilmu, barulah kita pergi buat home party, semuanya lancar. Bukan tergaru-garu kepala, bahkan bahasa pada tu baru nak tengok, tapi semuanya at fingertips. Ini yang kita perlukan. Kemahiran ini. Sebab bila prospek kita tengok, kita bercakap lancar je, bukan baru dia tahu bahawasanya kita itu berkongsi dari hati, dari pengalaman kita. Okay. Kemudian menjalankan micromanage rangkaian. Ini kena buat. Daripada awal-awal dulu, Dr. Tengku Asmandi dah beritahu. Jalankan micromanage. Tengok rangkaian anda. Santuni ahli rangkaian anda. Okay. Kemudian menghubungi sponsor dan 5 orang BP setiap hari. Setiap hari. Mesti nak hubungi. Jangan kita berasa kita di atas, BP di bawah tu bertanggungjawab kepada kita. Kita bertanggungjawab kepada mereka. Maka kita hubungi. Dia suka tak suka, kita hubungi. Dia balas tak balas, kita tetap hubungi. Okay. Dan juga dengan kita punya sponsor. Beritahu dia. Micromanage tu apa? Micromanage tu bermaksud kita buat analisa rangkaian. Kita tengok rangkaian kita. Bergerak tak bergerak. Itu yang Dr. Tengku Asmandi sebut. Kita tengok daripada My Group Purchase Record. Buka situ tengok. Sebab itu kita menggunakan ID, password yang sama supaya kita boleh buka akaun business partner kita. Tengok apa produk yang dia pernah beli. Apa produk yang dia pernah beli dan kita tengok, tanya, minta feedback dia. Dan kita tengok rangkaian dia. Kadang-kadang dia dah ni seorang product lover. Saya ada seorang BP product lover, dia punya PV 1.7 juta. 1.7 juta. Bawah dia ada seorang je. Tapi dia memang tidak berminat untuk membuat bisnes. Tapi kita ada cara lain. Nak tak dapat free. Bila masyarakat Malaysia ni sebut bab free ni, dia suka. Amat suka. Macam mana cara? Ada siapa-siapa, anak ke, siapa adik-beradik ke nak tahu nama. So kita akan buat macam tu. Tapi yang penting kita kena santuni. Kita tengok, ada orang, dia beli, lepas tu dia berhenti. Dia tak beli dah.
Mesti ada sebab. So kita tanya dia balik. Hari tu beli ni ada apa-apa ya? Kena rajin bertanya. Jadi macam saya boleh kata 5 orang sebab saya buat full time. Mungkin anda yang part time ni, mungkin 1 orang setiap hari. Tetapi mesti lakukan secara konsisten. Lakukan secara konsisten. Kemudian melakukan impak setiap hari. Mesti buat setiap hari. Kemudian menjalankan aktiviti sosial dalam karya. Mesti buat. Kalau tak buat, nanti kita tak kenal masyarakat. Kadang-kadang ada masyarakat kita nampak ada kesan, ada gini-gini, kita boleh mencadangkan. Okay? So, carta roda kehidupan jangka pendek yang bulan ni ialah jangka pendek. Okay? Kemudian, sealiran dengan rancangan besar. Tadi ni kita nak capai mastership kan. So, kalau capai mastership, tak buat ni macam mana? Tak ada agent, tak ada special agent, tak ada sales master, macam mana? Tak boleh. Okay? Kemudian, adakah anda telah berubah sejak mula menulis Sinar Harapan? Kita kena tengok. Selepas ini, kita setiap ni kita kena tanda. Tanda, kita cantum. Adakah roda ni makin bulat kalau ikut tanda ni ataupun masih lagi di tahap itu? Kalau itu, maknanya kita kena buat penambahbaikan. Mungkin ada yang kita tertinggal. Okay? Itu bahagian keempat. Bahagian kelima, rancangan bulanan. Ini kita kena tulis. Kita kena ada matlamat dan kita ada rancangan. Contoh macam tadi, dia kait tadi kan, melahirkan 8 ejen pada cycle kedua setiap bulan. Melahirkan 2 special agent cycle kedua setiap bulan. Dan memastikan 10 orang baru mula mencipta pendapatan setiap bulan. Jadi kita kena ada. Jangan kita seronok terima PV je. Tak fikir orang bawah tu. So kalau kita kata nak bagi dia 10, kita tengok rangkaian dia. Itu tadi kita buat micromanage tadi. Tengok rangkaian dia. Dia ni satu kaki dah banyak, dah berjuta dah. Kanan tak ada. So bantu dia. Sebab dalam atom ni kena sistem binary, kiri kanan. Jadi kalau orang yang dah belanja banyak, tiba-tiba dia dapat duit sikit, dapat bonus, kira macam cashback, dia akan rasa seronok. Dia akan rasa seronok. Dan potensi dia untuk menukar daripada dapat duit sikit kepada nak dapat duit banyak. Okay. Kemudian rancangan dia menjalankan micromanage meeting setiap Isnin malam. Isnin malam kita buat group meeting. Dan kita kena attend group meeting tu. Dr. Pak Hanggi kata, untuk kita berjaya dalam seminggu, kita kena hadir 5 meeting. 5 meeting. Barulah kita sentiasa recharge bateri. Bateri handphone kita charge hari tak kalau kita guna banyak lah. Kalau jenis orang tak guna, dia standby, dia tak perlu charge hari. Dia tak guna. Jadi maknanya kalau kita nak menggunakan handphone tu, hari-hari kena charge. Baru handphone kita tip-top. Okay. Kemudian, menjalankan 2 aktiviti home party setiap minggu. Yang charge hari. Dia charge hari. Okay. Dalam kedua aktiviti setiap minggu. Apa saya buat 2 aktiviti? Sebab kebanyakan orang hari-hari biasa mereka bekerja. Dia tak sesuai, mereka penat. So kita target pada hujung minggu. Kan? Kemudian menjalankan program B-Stock sekali sebulan. Ini saya dah start buat. Saya buat B-Stock di Setiawan. Alhamdulillah. Ada kesan. Dan akan ada lagi. Pada bulan September saya akan buat. Selepas ODS di Ipoh, pada 6 hari bulan, 7 hari bulan, saya akan buat di Setiawan. Okay. Kemudian, membuat analisa setiap hari ke atas pemimpin dalam rangkaian. So, kita kena identify. Saya pernah cerita dulu waktu kita buat penyusunan rangkaian, kita identify potential leader. Orang yang nak jadi leader. Jadi leader ni orang yang, of course, dia tu seorang product lover, dia selalu berkongsi, dia selalu hadir mesyuarat ikut sistem, itu potential leader. So, kita kena buat analisa dia. Kita kena bantu dia. Jangan kita harapkan dia pandai sendiri. Sebab banyak orang, dia sekali bagi tahu, dia kurang tangkap. Kena buat hari-hari. Okay. Dan rezeki saya, Allah bagi saya ada photographic mind. Sebab tu masa sekolah dulu, pergi kelas, balik malam,
kena cerita apa yang cikgu ajar dekat orang lain. Dah lah kita tu pendek, nak tulis pada papan hitam tak boleh. Tulis kat bawah. Jadi sekejap kerja padam tulis. Bayangkan, sebab tu saya tunjuk tadi. Tapi sekarang kita dah ada komputer, tak payahlah duduk sini kita boleh buat macam-macam. So, tapi dulu, zaman pada waktu itu memang teruklah. Teruk. Sebab tu kita berazam untuk tidak melalui lagi zaman itu. Okay. Alright. Kemudian, menyantuni semua BP yang membuat pembelian setiap hari. Saya siapa saja buat pembelian, saya akan buka akaun dia, saya ambil data dia dan saya akan hantar mesej. Saya beritahu saya siapa, tahniah dah buat pembelian hari ni dan tahniah dah jadi produk lover gini-gini. Ada apa-apa tak yang boleh saya bantu? Tawarkan diri kita. Sebab itulah, kalau mereka tu kita dah berbeli, kita buka, tengok dia dah tukar password. Maknanya dia tak nak ikut jemaah. Biarkan dia. Kemungkinan orang yang di atas dia, saya tengok orang atas dia mungkin kenal, mereka boleh berhubung. Okay. Kemudian, membantu menjalankan BIS preview dan bimbingan teknikal setiap minggu. Ni yang saya buat ni. Memang ada dalam plan saya. Memang saya buat. Jadi orang tak boleh nak kata kenapa dia selalu buat. Sebab ini adalah plan saya. Membantu. Tak perlu, tak apa. Tapi saya bersedia untuk membantu. Kemudian menghadiri offline ODS bersama 5 orang BP setiap kali. Setiap bulan. Bawa 5 orang. Kita pergi bukan seorang. ODS. Itu menghadiri Success Academy bersama 3 orang BP setiap bulan. Kenyatakan. Kita pergi. Jadi bila kita ada ni, kita akan cari siapa BP kita yang nak pergi. Jangan kita pergi sendiri. Jadi kita shock sendiri. Okay, kita shock sendiri. So kita nyatakan matlamat untuk bulan ini, apa dia yang kita nak buat. Kita lakukan tindakan yang akan dilakukan, dan nyatakan tindakan yang kita lakukan. Kita rancangan mestilah tepat dengan matlamat berdasarkan 8 langkah kejayaan. Mesti bersesuaian. Dia interrelated. Sebab tu orang yang isi buku ni, saya dulu isi part 1 saja. Part 2 tu separuh. Lepas tu lain saya tak isi. Itulah kesilapannya. Sekarang ni, hari ni saya paksa diri saya selengkapkan ni. Ini saya tulis sendiri ya. Ini saya paksa diri saya tadi. Saya buat. Saya tunjuk pada anda supaya anda pun buat benda yang sama. Itu baru namanya ada duplikasi. Trust yang ke-8. Duplikasi. Agih mengikut cycle. Tak? Saya kata setiap cycle 2. Kenapa cycle 2? Sebab trend daripada analisa saya, cycle pertama orang kurang membeli, cycle kedua orang banyak membeli bila ada gaji. Sebab tu kita kena pilih ikut cycle. Boleh. Kemudian trust yang ke-6, ini aktiviti mengikut 8 trust tu. 1, 2, membaca, tonton video, hadiri mesyuarat, guna produk, pedang pembahasan, cakap. Kalau kita buat pada hari itu kita tanda. Ini tak buat, tak ada. Hadiri mesyuarat. Hari Ahad tak ada. Tak ada mesyuarat. So tak adalah, tak ada buat. So kita kena jujur. Kita taruh tu bukan kerana kita nak nampak cantik. Kosmetik, no. Kita buat. Kita tak buat, kita tak buat. Lepas tu kita buat analisa. Kita harus buat analisa. Kemudian kita buat penilaian bulanan. Berdasarkan pada 8 trust ni, kita tengok titik pujian apa dia. Telah melahirkan 2 orang special agent dalam cycle kedua Ogos 2022. Itu kejayaan. Lepas tu, titik renungan, belum ada ejen baru yang lahir dalam cycle 2. BP kurang berminat untuk ambil peluang dengan starter kit package yang ditawarkan Atomy. Potensi mereka belum benar-benar faham dengan pentingnya dealership status. Tengok. Tertulis sejujurnya. Nanti kita tanyalah. Maklum balas daripada sponsor kita. Apa patut kita buat? Ini kita tulis. Penetapan matlamat, resolusi, senarai nama, perhubungan, huraian, perniagaan, pengurusan. Semua kita kena cek. Kita cek, kita bagi skala. Dia tengok kita bagi skala, lepas tu barulah kita buat rumusan di bawah. Okay. Itu kita kena buat. Kita kena cek. Sebab tu, Atomy Singapore, dia buat buku kecil je. Dia buat buku kecil ni, dia ada tu dalam ni. Dia ada ni. Ini, terima kasih
one list bagi saya ni. Ni dia ada dia checklist ni. Ada. Okey. Itu dia buat ni, tapi saya sekarang ni malas nak pakai bawa buku kan. Saya buat dekat komputer je lah. Boleh juga. Tak ada masalah. Berarti boleh WhatsApp. Hantar je, ambil ni, hantar je kepada sponsor, biar sponsor jawab. Okay. Alright. Dan yang akhir, diary diri. Diary diri. Jadi di sini saya tulis. Mencapai mastership pertama pada 10 Oktober 2021 setelah 2 bulan menjalankan bisnes attorney secara sepenuh masa. Okay. Melahirkan 2 orang sales master di kaki kanan selepas 2 bulan mencapai sales master. Okay. Alright. Mencapai Dharma Master pada 24 September 2021. Saat amat menggembirakan apabila dapat melahirkan seorang sales master yang merupakan seorang penoreh getah. Okay, itu tulis. Kemudian, mencapai Sheriff Master pada 29 November 2021. Rekod tercipta apabila penoreh getah berjaya capai Diamond Master dan 2 orang special agent terus menjadi Diamond Master. Jadi ini kita taruh sebagai rekod. Jadi lain kali bila orang cakap-cakap, saya kata kita dah pernah capai. Sebenarnya ingin atau tak ingin, nak atau tak nak. Itu yang kita kena tanya diri kita. Kalau kita betul-betul ambil peluang di Atomy ini, kita haruslah menganggap bisnes ini adalah bisnes kita. Maka kalau bisnes kita kena ada business plan. Saya bila join mana-mana company dulu, pertama join ni, board director kata, please come up with your business plan. Macam mana nak kembangkan syarikat ini? Sebab saya biasa, lautan tu luas, tak ada apa-apa, akhirnya siap ada facilities untuk mengeluarkan minyak. Mengeluarkan hasil, berapa production. Dan bila sampai tahap yang tertinggi sekali, saya tanya manager, kenapa kau punya cost maintenance tinggi? Kenapa cost repair tinggi? Kenapa kau punya operation sekian-sekian jam shutdown? Tanya. Jadi sebab itu saya kata, makin kita naik tinggi, makin kita tak ada kawan. Berbeza dengan Atomy. Makin kita tinggi, makin kita tengok orang di bawah. Sebab itu, dengan perkongsian malam ni, saya harap semua orang tengok balik tentang buku live scenario ini dan mula mengisi live scenario ini. Okay. Right. Kepada yang berminat nakkan slide ni sebagai panduan, boleh PM saya. Okay. Alright. So, saya rasa cukup setakat itu. Saya ambil setengah jam saja.